Tulis dekat ruangan komen. Sebab kita nak sambung kelas kita sesi yang kedua, tuan-tuan. Kita ada kurang lebih 34 minit lagi untuk kelas kita sesi yang kedua. Okey, ahsantum. 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 Terbaik. 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 Ya, semua kata semangat. Maka kita sambung. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Okey, baik. Tengok saya tuan. Ya. Kita nak ulang kaji lagi tuan. Bukan ulang kaji, kita nak masuk kelas kita sesi yang kedua. Baik, tengok. Jadi pada minggu lepas tuan, ya, kita ada belajar satu tajuk yang baru, dan tajuk itu saya dah bagi tahu pada tuan-tuan. Tengok saya. Tajuk itu saya dah bagi tahu pada tuan-tuan bahawa saya akan ulang setiap kali, setiap minggu tuan-tuan. Apa dia? Tajuk tersebut kita dah sebut, kita dah tahu namanya adalah rangkap. Ya. Namanya adalah rangkap, ataupun dalam bahasa Arab kita sebut sebagai jumlah. Ya. Ataupun dalam bahasa Arab kita sebut sebagai jumlah. Baik. Ya. Keistimewaan rangkap tuan-tuan dah tahu kan? Dengan menguasai rangkap tuan-tuan akan tahu, tuan-tuan akan faham bahasa Arab. Dengan menguasai rangkap tuan-tuan akan tahu membariskan, tuan-tuan akan boleh membina ayat, tuan-tuan akan boleh bercakap bahasa Arab. Maka yang itu tuan-tuan dah tahu. Selesai. Jadi apa dia rangkap ni ataupun jumlah ni kan? Apa dia? Saya dah bagi tahu tuan, ya. Rangkap ini adalah potongan-potongan ayat. Ya. Rangkap ini adalah potongan-potongan ayat. Kita dah buat latihan pada minggu lepas kan? Bila kita sebut rangkap ataupun jumlah, apa dia rangkap, apa dia jumlah itu? Rangkap itu adalah potongan-potongan ayat. Tapi ada syarat dia. Potongan-potongan ayat yang pertama mestilah sempurna maknanya. Ya. Potongan-potongan ayat yang sempurna maknanya. Tengok dulu, ya. Yang kedua tidak tergantung, ya. Yang kedua tidak tergantung. Tengok tuan. Tidak tergantung maknanya. Ya. Tidak tergantung maknanya. Jadi kalau syarat untuk potongan itu menjadi rangkap ataupun jumlah, potongan tersebut, potongan-potongan ayat itu dia mesti lengkap dua syarat ini. Yang pertama, potongan itu mestilah maknanya sempurna. Apa yang kita sebut sebagai sempurna maknanya, iaitulah kita baca, kita faham. Ya, kita baca, kita faham cerita ayat tersebut. Kita faham cerita potongan ayat tersebut. Yang kedua, potongan itu mestilah tidak boleh tergantung maknanya. Kalau tergantung, Ali pergi. Pergi mana? Tergantung tak? Tergantung. Maka kalau tergantung, potongan tadi tak layak kita panggil sebagai rangkap. Potongan-potongan ayat nak jadi rangkap, dia mestilah maknanya sempurna dan juga tidak tergantung maknanya. Tulis dekat ruangan komen. Ingat lagi ke dah lupa? Ya? Tulis dekat ruangan komen tuan-tuan, ingat lagi ke dah lupa? Ya? Tulis tuan-tuan. Tulis tuan-tuan. Ya? Ni tajuk yang kita baru belajar minggu lepas. Dan kita akan ulang tuan. Sepanjang setiap episod kita. Aywah, terbaik. Ahsantu. 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 Semua kata ingat. Tengok lagi. Dan saya dah bagi pada tuan-tuan kaedah. Macam mana ustaz kita nak
macam mana kita nak buat potongan ayat yang sempurna maknanya dan tidak tergantung? Saya dah bagi ke belum pada tentuan kaedah? Jawapannya saya dah bagi pada tentuan. Kaedahnya sangatlah mudah, tuan-tuan. Ya, kaedahnya sangatlah mudah, iaitulah kita tengok terjemahan mafhum. Kaedahnya adalah kita tengok terjemahan mafhum. Bukan susah pun. Tengok terjemahan mafhum je, tuan. Jumpa ayat Al-Quran, kan, yang kita nak potong-potong ni ayat Al-Quran lah. Maka cara nak potong ayat Al-Quran itu, dalam masa yang sama kita nak pastikan potongan ayat tersebut sempurna maknanya dan tidak tergantung. Kaedah dia cukup mudah. Memang kena tengok terjemahan mafhum. Memang kena tengok terjemahan mafhum. Ustaz, kalau tak nak tengok, jangan belajar dengan saya. Kaedah saya wajib tengok terjemahan mafhum. Ya, ingat tuan-tuan. Ya, jangan katakan tuan-tuan, saya pun belajar bahasa Arab mula-mula dulu, saya tengok terjemahan. Saya selalu ulang benda tu kan. Sebab saya nak tuan-tuan jangan terasa macam mana aku nak faham bahasa Arab tanpa tengok. Kan? Kalau tengok baik tak payah belajar. Tak boleh juga tuan-tuan. Kalau tengok terjemahan sekali pun tak tahu kaedah, tak faham juga kan. Jadi ingat, kaedah saya wajib tengok terjemahan mafhum. Baik. Kemudian tuan-tuan, ya. Kemudian, ya. Apabila kita sebut tentang rangkap ataupun jumlah ini, ya. Apabila kita sebut tentang rangkap ataupun jumlah, maka kita tahu tuan-tuan, rangkap ataupun jumlah dia terbahagi kepada dua. Ya, rangkap ataupun jumlah ini dia terbahagi kepada dua, tuan-tuan. Tengok dulu. Yang pertama, ya, kalaulah rangkap itu tuan-tuan, dia dimulai dengan kalimah isim, tengok saya. Kalaulah rangkap itu dia dimulai dengan kalimah isim, maka rangkap tersebut, ya, kalau dia dimulai dengan kalimah isim, maka rangkap itu kita namakan sebagai rangkap isim. Senang kan? Senang tuan-tuan. Dan kalaulah rangkap itu dia dimulai dengan kalimah fa'al, maka rangkap tersebut kita namakan sebagai rangkap fa'al. Bukan susah tuan-tuan. Senang sahaja. Ya. Kalau rangkap tu dimulai dengan isim, rangkap isim. Kalau rangkap itu dimulai dengan fa'al, rangkap fa'al. Boleh? Tengok lagi saya tuan. Soalan saya. Kalaulah rangkap itu dimulai dengan haraf, kita nak panggil rangkap apa tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Takkan tak tahu jawapan kan? Dan kalau mula isim rangkap isim, mula fa'al rangkap fa'al, kalau mula haraf rangkap apa tuan? Tulis dekat ruangan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan saya memang kena kerap minum air supaya saya tak sakit. Jadi kalau rangkap tu mula isim, rangkap isim. Mula dengan fa'al, rangkap fa'al. Mana kalau mula dengan haraf takkan tak tahu. Ahsantum. Tapi saya tunggu juga. Kod-kod ada yang terkena kan? Kan? Setakat ni ahsantum. Cemerlang tuan-tuan. Terbaik tuan-tuan. Ya. Terbaik. Ya. Kalaulah rangkap itu dimulai dengan kalimah haraf, maka abaikan haraf tersebut. Abaikan kalimah haraf itu, tengok pula kalimah selepas haraf. Kan? Kalau selepas haraf yang kita abaikan itu ada kalimah isim, maka rangkap itu rangkap isim.
Kalau selepas haraf yang kita abaikan itu ada kalimah fa'il, maka rangkap itu rangkap fa'il. Kalau selepas haraf ada haraf lagi, abaikan lagi haraf. Selepas haraf tu ada haraf lagi, abaikan lagi haraf. Mesti cari, tengok selepas dia sampailah jumpa sama ada isim ataupun fa'il. Baik, tengok lagi tuan. Tengok lagi tuan. Apa yang kita nak kena buat setiap kali jumpa rangkap isim, setiap kali jumpa rangkap fa'il? Tengok saya tuan, ya. Setiap kali jumpa rangkap isim, tuan kena ingat kita kena cari dua perkara. Ya. Setiap kali jumpa rangkap isim, kita kena ingat cari dua perkara. Yang pertama, kita wajib cari subjek. Yang kedua, kita wajib cari predikat. Cari dua sahaja tuan. Tak banyak pun. Apa dia subjek, predikat ni? Kita dah belajar dulu tuan-tuan. Subjek ini ialah benda yang kita nak ceritakan. Predikat, ya, dia bagi tahu kita kenapa, ada apa dengan subjek. Contoh, Ali tidur. Contoh tuan. Ya, contoh Ali handsome. Senang kan? Ali handsome. Maka mana subjek kita? Ali. Kita nak cerita pasal Ali kan? Maka Ali lah subjek kita. Kenapa dengan Ali? Handsome. Maka handsome itu adalah predikat kita tuan-tuan. Sebab predikat ini dia bagi tahu kita ada apa dengan subjek. Tulis dekat ruangan komen tuan-tuan. Faham ke tak faham subjek predikat ni? Kan? Ya, ini kita dah belajar dulu. Kan, subjek predikat. Subjek benda yang kita nak ceritakan. Predikat dia bagi tahu kita ada apa dengan subjek. Contoh, Ali handsome, Fatimah pandai, Jamilah cantik. Itu semua subjek dan predikat tuan-tuan. Ahsantu. Ahsantu. Terbaik. Ya, terbaik. Terbaik. Semua kata faham. Baik. Apa pula yang kita nak buat setiap kali jumpa rangkap fa'il? Tengok lagi saya. Tengok lagi saya tuan. Setiap kali jumpa rangkap fa'il, tuan-tuan kena ingat kita kena cari tiga perkara. Ya. Jumpa rangkap isim, cari dua perkara. Tapi kalau jumpa rangkap fa'il, ingat tuan-tuan cari tiga. Tiga. Siapa kata cari dua, cari satu, salah. Salah. Ya. Setiap kali jumpa rangkap fa'il, cari tiga perkara. Cari fa'il dulu. Kemudian cari fa'il. Kemudian cari maf'ul kalau ada. Ya. Setiap kali jumpa fa'il, jumpa rangkap fa'il, cari fa'il, cari fa'il, cari maf'ul. Siapa-siapa yang saya tanya jumpa rangkap fa'il nak kena buat apa? Dia kata cari fa'il dan maf'ul. Jawapan itu salah. Sesalah-salahnya. Ya, salah sesalah-salahnya tuan-tuan. Boleh? Baik. Kemudian tuan-tuan. Ya, apa yang nak keluar ni? Ya. Saya dah bagi tahu tuan-tuan. Ya, saya dah bagi tahu tuan-tuan. Subjek dia mestilah wajib berbaris depan. Predikat wajib berbaris depan. Kan? Kita dah belajar dulu. Fatimatu cantikku. Kan? Subjek wajib bagi depan, predikat pun wajib bagi depan. Kemudian fa'il pun sama tuan, wajib bagi depan. Kecuali maf'ul sahaja yang berbaris atas. Ya, jadi kalau nak tahu, cara nak ingat senang saja. Semua wajib berbaris depan kecuali maf'ul sahaja yang berbaris atas. Tulis dekat ruangan komen. Senang ke susah? Ya, senang ke susah? Tulis dekat ruangan komen tuan-tuan. Ya. Senang ke susah?
Senang ke susah? Terbaik. Terbaik. Ahsantu. 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 Terbaik. Ya, okey. Sebabkan tuan-tuan kata senang, maka kita tengok pada ayat kita, tuan-tuan. Jom kita tengok pada ayat kita. Okey, ayat kita, tuan-tuan. Ayat yang ke-13. Tengok dulu. Jangan buat apa-apa dulu, tuan-tuan. Tengok dulu, tuan-tuan. Tunggu arahan saya. Ayat kita hari ini, wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Baik, kita nak potong ayat kita hari ini, tuan. Ya, dengarkan dulu saya baca terjemahan mafhum. Ya, fokus baik-baik, tuan-tuan, terjemahan mafhum kita. Yang paling penting jangan tertipu dekat tempat yang saya berhenti. Jangan sebab saya berhenti maka tuan-tuan kata, ni potongan pertama. Jangan. Sebab saya baca, saya berhenti tu sebab nak biar tuan-tuan faham cerita. Boleh? Jadi jangan tertipu dekat tempat saya berhenti. Okey, dengar baik tuan. Dengar baik-baik terjemahan mafhum. Ni kaedah penting ni nak potong ayat ni. Dan sesungguhnya mereka, yakni orang kafir, akan menanggung beban-beban dosa mereka sendiri dan mereka akan menanggung juga beban-beban dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang apa yang telah mereka ada-adakan. Ulang balik tuan, ya. Dan sesungguhnya orang-orang kafir akan ditanya. Sesungguhnya orang-orang kafir akan menanggung dosa-dosa mereka. Dan mereka juga akan menanggung dosa-dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan. Dan sesungguhnya orang-orang kafir akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang apa yang mereka telah ada-adakan. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, tulis dekat ruangan komen. Ayat kita daripada mula sampai habis ada berapakah potongan yang sempurna? Tulis dekat ruangan komen. Jangan ikut orang, tuan-tuan. Ya. Terjemahan mafhum kita yang ni, tuan. Jadi boleh tengok pada lembaran masing-masing, boleh baca pada terjemahan mafhum tu, tuan-tuan boleh terjemahkan. Ya? Yang ni jangan terkejar-kejar, tuan. Masa kita ada banyak, jangan risau. Tengok baik-baik, baca terjemahan mafhum. Ada berapa potongan yang sempurna, tuan-tuan? Ya? Berapa jawapan yang tuan, berapa yang tuan-tuan dapat? Tulis, tak apa. Masing-masing. Ikut pada masing-masing. Okey, ada yang kata 2, ada yang kata 3. Setakat ni 2 dan 3 lah. Ramainya kata 3. Ada yang kata 4. Tengok saya lah. Ya, teruskan menjawab. Bagi yang belum jawab, teruskan. Maka jawapan kita ada yang kata 2, ada yang kata 3, ada yang kata 4. Tak apa. Saya tak kata 2 salah, saya tak kata 3 salah, saya tak kata 4 salah. Tengok dulu. Cuma ni jawapan yang setakat ni yang ada yang kata 2, ada yang kata 3, ada yang kata 4. Lepas ni kita semak sama-sama. Ya? Mana tahu ada yang kata 5 ke? Kita tunggu dulu sekejap kan.
Okey. Ada yang kata 5. Kan betul? Tak apa. Silakan. Saya tak kata 2 betul, 3 betul, 4 betul, 5 betul. Saya belum kata lagi. Kita semak sama sekejap lagi. Okey, baik. Ya, selesai. Ya, maka masing-masing dah bagi jawapan masing-masing. Sekarang tuan. Ya, ada berapa potongan? Kita semak sama-sama. Bermula daripada walayah milunnah. Kan? Ya. Kita nak cari potongan yang pertama. Potongan yang pertama bermula daripada walayah milunna sampai mana tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Potongan yang pertama daripada walayah milunna sampai mana? Tulis dekat ruangan komen. Walayah milunna sampai mana? Tulis dekat ruangan komen. Tulis tuan-tuan. Kita nak cari sama-sama jawapan ni. Sebab ada khilaf ni. Ulama' hari ni berkhilaf. Ya, ulama' hari ni di pagi Jumaat berkhilaf. Ada yang kata 2, ada yang kata 3, ada yang kata 4. Sekarang ni kita cari potongan yang pertama. Potongan yang pertama daripada walayah milunna sampai mana? Tulis tuan, tulis tuan. Okey. Ada yang kata asqalahum, ada yang kata asqalihim. Tak apa, tak apa. Tulis, tulis. Okey, baik. Tengok saya tuan. Potongan yang pertama daripada walayah milunna sampai asqalahum ke asqalihim. Ya. Sampai asqalahum ke asqalihim ni. Ya, jawapannya potongan yang pertama bermula daripada walayah milunna sampailah asqalihim. Boleh? Potongan yang pertama daripada walayah milunna sampailah asqalihim. Ya, ini potongan kita yang pertama tuan-tuan. Boleh? Ini potongan kita yang pertama. Mesti ada yang tak puas hati. Tengok balik tuan. Saya tanya tuan-tuan. Okey, baik. Sekejap. Tuan, bagi luar sekejap. Okey, baik. Tengok tuan. Ya. Tengok dulu. Sekarang ni, kan, ada yang kata walayah milunna sampai asqalahum. Ya, tapi jawapan saya sampai asqalihim. Dulu kalau ikut pengalaman kelas saya yang lain, biasanya akan tak puas hati. Dia tanya, kenapa pula Ustaz? Kalau ikutkan, dan sesungguhnya mereka akan menanggung beban-beban dosa mereka sendiri. Kan dah cukup dah tu, kan dah sempurna Ustaz. Kan tak tergantung, orang kafir menanggung beban dosa mereka sendiri. Baik, tengok saya tuan. Daripada walayah milunna sampai asqalahum, kalau ikut memanglah sempurna maknanya. Betul? Memang sempurna. Cerita dah kira sempurna, dah kira tak tergantung. Dan sesungguhnya orang kafir akan menanggung beban dosa mereka sendiri. Memang betul. Tetapi, tengok juga tuan-tuan. Tengok juga wa asqala ma'a asqalihim. Ya? Bermula daripada wa asqala ma'a asqalihim ni tuan-tuan. Kalaulah, tuan-tuan, kalaulah tiba-tiba saya datang dekat tuan-tuan. Tiba-tiba saya datang dekat tuan-tuan, saya kata, dan beban-beban dosa orang yang mereka sesatkan. Agak-agak pelik ke tak pelik? Kan? Saya tanya tuan. Kalaulah tiba-tiba saya datang dekat tuan-tuan, saya pun cakap, tiba-tiba saya kata, dan beban-beban dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Pelik ke tak pelik tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen tuan-tuan. Kalaulah tiba-tiba kan, tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba saya kata kepada tuan-tuan, dan beban-beban dosa orang yang mereka sesatkan. Agak-agaknya pelik ke tak pelik? Pelik lah. Bermakna, kalau ikut walayah milunna sampai asqalahum, memanglah dia dah sempurna. Tapi sambungannya itu, kalau tak disambungkan dengan sebelumnya, dia akan jadi pelik. Macam tiba-tiba je.
dan beban mereka. Kenapa dengan mereka? Kenapa siapa? Maka wala yahmilunna ini dia mestilah sampai asqalihim. Jangan kita ingat tergantung ni daripada mula tak habis. Itu tergantung. Ya, kalaulah terus ada tanpa ada permulaan pun dikira tergantung juga. Okey? Betul. Semua kata pelik kan? Bermakna wala yahmilunna sampai athqalihim. Barulah satu ayat yang sempurna. Dan sesungguhnya orang-orang kafir akan menanggung beban dosa mereka sendiri dan beban dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Ustaz, ini potongan yang pertama. Potongan yang kedua pula tuan-tuan, ya, potongan yang kedua bermula daripada wala yus'alunna sampai mana pula? Ya, potongan yang kedua daripada wala yus'alunna sampai mana pula tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Potongan kedua daripada wala yus'alunna sampai mana? Okey, ahsantum. Potongan yang kedua daripada wala yus'alunna sampailah yaftaruna sampai habis. Boleh? Makna potongan yang kedua daripada wala yus'alunna sampai habis ayat tuan-tuan. Boleh? Baik, tengok saya. Jadi sekarang ni total ada berapakah potongan yang sempurna dalam ayat kita hari ni tuan-tuan? Jawapannya kita ada 2 rangkap. 2 rangkap yang sempurna. Boleh? Kita ada 2 rangkap yang sempurna. Ataupun ya, ayat kita hari ni kita ada 2 waqaf. Ayat kita hari ni kita ada 2 waqaf. Waqaf tam. Apa dia waqaf tam ni? Waqaf yang sempurna lah. Kan? 2 potongan yang sempurna tu waqaf tam. 2 waqaf tam. Bermakna tuan-tuan, tengok saya. Ayat kita hari ni, ayat yang ke-13, kita boleh baca dengan 2 kali berhenti. Macam mana? وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. Kita boleh waqaf dekat athqalihim. Kemudian, nak sambung bacaan kita, kena ulang balik ke? Tak payah, sebab kita memang dah sempurna. Cerita kita dah faham, maka boleh terus sambung. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Boleh berhenti 2 kali tuan-tuan. Ya, boleh berhenti dengan 2 kali tarik nafas. Ya. Ustaz, nafas saya panjang lah Ustaz. Saya nak baca sampai habis 1 nafas, boleh ke? Ya. Jawapan saya, kalau boleh, mampu, silakan. Contoh macam mana? وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Kalau boleh, silakan. Tapi kalau tak boleh, jangan paksa tuan-tuan. Nak buat apa? Baca Quran terkejar-kejar. Biarlah baca kita tenang. Sebab itulah kita kuasai ilmu waqaf dan ibtidak. Supaya kita baca tenang. Tak terkejar-kejar. Tak semput. Baik. Sekarang ni. Tak habis lagi ni. Ustaz, nafas saya pendek sangat. Ya, nafas saya pendek sangat. Potongan yang pertama tu pun nafas saya tak cukup. Kan? Potongan yang pertama ni pun daripada wala yahmilunna sampai athqalihim pun nafas saya tak sampai Ustaz. Macam mana? Macam mana contoh macam ni? Wala yahmilunna athqalahum wa athqala. Habis nafas dia tuan. Ya, habis nafas dia. Dia terpaksa berhenti dekat tengah-tengah. Ya.
dia terpaksa berhenti dekat tengah-tengah. Ya, boleh ke tak boleh? Ingat, saya dah bagi tahu. Nak wakaf dekat mana-mana boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan nak wakaf dekat mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Isu dia adalah ibtidak, nak mulakan bacaan kita semula. Sama ada boleh terus sambung ke ataupun nak ulang balik. Kalaulah contoh ni kan, dia berhenti dekat tengah-tengah. Cerita kita dah sempurna ke belum? Rangkap kita dah sempurna ke belum? Jawapannya belum sempurna. Kalaulah berhenti dekat tengah-tengah, yang belum sempurna ceritanya tuan-tuan. Jadi cara nak sambungnya adalah mestilah kita kena ambil balik sebelumnya, kemudian barulah kita teruskan. Ya, ambil ulang balik, kemudian barulah sambung sampai habis potongan kita yang pertama. Contoh macam mana? Wala yahmilunna athqalahum wa athqala. Kan? Dah sempurna ke belum? Belum. Boleh terus sambung ke? Tak boleh. Ulang balik. Ambil balik. Daripada wa athqala. Wa athqalam ma'a athqalihim. Itu cara dia tuan-tuan. Ustaz, kalau saya nak terus sambung sahaja boleh tak? Contoh. Wala yahmilunna athqalahum wa athqala ma'a athqalihim. Boleh ke macam tu? Jawapannya tak boleh. Kita wajib beradab dengan Al-Quran, tuan-tuan. Wajib beradab dengan Al-Quran. Boleh? Yang kedua, contoh. Kan, nafas dia tak panjang. Wala yus'alunna yawmal qiyamati amma. Nafas dia sampai amma je. Makna dia berhenti dekat tengah-tengah ni. Boleh ke tak boleh? Silakan. Tak ada masalah. Ya, tuan-tuan nak berhenti dekat mana-mana, tak ada masalah. Cuma dah sempurna ke belum? Belum sempurna. Maka apa nak kena buat? Ya, kita kena ambil balik. Ya. Kita kena ambil balik, ulang balik, kemudian barulah sambung sampai habis ayat kita. Contoh macam mana? Wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Maka siapa yang jelas faham semua yang kita belajar daripada mula sampai habis, tulis dekat ruangan komen Alhamdulillah. Selesai tuan-tuan kelas kita sesi pagi. Okey. Tulis dekat ruangan komen. Alhamdulillah. Okey, terbaik. Terbaik. Ahsantum. Ahsantum. Jadi semua kata alhamdulillah, ya. Jadi sampai sinilah saja dulu kelas kita untuk sesi pagi ni tuan-tuan, ya. Jadi ya, mohon maaf jika ada tersalah kata, tertinggi suara, terkasar bahasa, tersalah bicara, tersalah menyebut nama dan macam-macam lagi lah. Ya, saya mohon maaf kalau tuan-tuan ada terasa dengan saya mohon maaf, jangan dimarah, jangan disimpan lama-lama tuan-tuan, maafkan saya, ampunkan saya. Ya, saya doakan moga-moga tuan-tuan semua diberi kefahaman bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Doakan yang baik-baik untuk saya dan keluarga saya. Moga-moga doa yang baik-baik itu berbalik pada tuan-tuan juga yang mendoakan, insya-Allah. Ya, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق